Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim, tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar semua? Saya mendoakan anda semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera, emosi, mental dan fizikal, terutama di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya akan kongsikan teknik bagaimana menerima kehilangan orang tersayang dengan penuh ketenangan, insya-Allah. Saya pasti tuan-tuan dan puan-puan, semua di antara kita ini pernah mengalami saat kehilangan orang yang kita sayangi dalam kehidupan kita. Tak kiralah sama ada ibu bapa, adik-beradik, suami, isteri, anak-anak, kawan-kawan dan sebagainya. Ini tuan-tuan dan puan-puan dipanggil fitrah dalam kehidupan. Yang hidup pasti akan mati meninggalkan kita. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, tak kisahlah juga sama ada punca kematian orang-orang yang tersayang itu adalah disebabkan oleh sakit yang kritikal ataupun secara mengejut, sudah pasti emosi yang akan kita rasakan adalah emosi sedih, terkilan dan mungkin juga ada yang rasa kecewa, kan? Yang pastinya tuan-tuan dan puan-puan, keadaan ini pastinya akan membuatkan kita menangis ataupun termenung. Dan kita juga akan rasa rindu dengan orang yang telah meninggalkan kita itu, kan? Tuan-tuan dan puan-puan, dalam satu riwayat Nabi telah mengingatkan kita, cintailah atau sayangilah orang yang kita suka itu, tetapi ingat tuan-tuan dan puan-puan, ada dua perkara. Ya, Nabi ingatkan ada dua perkara. Pertama, sama ada kita dahulu yang pergi meninggalkan dia dan ataupun dia dulu yang pergi meninggalkan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi kita kena ingat itu adalah fitrah dan hukum alam, ya. Kita dan pasangan kita, suami atau isteri, ataupun kita dan anak kita, ataupun kita dan ibu bapa kita, pilihannya hanyalah dua saja, tuan-tuan dan puan-puan. Sama ada kita yang pergi dahulu ataupun mereka yang pergi dahulu. Itu kita tidak boleh nak sangkal, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 156, Allah telah memberi satu motivasi kepada kita dan peringatan juga kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang bermaksud, orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami akan kembali. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai seorang Muslim yang beriman, ayat ini sebenarnya memberi satu kesedaran kepada kita. Ya, semua yang Allah ambil itu adalah datangnya daripada Allah. Okey, dan milik Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada satu pun yang menjadi milik kita. So dalam konteks kita berdepan dengan kematian orang yang tersayang ini tadi, sama ada suami kita, isteri kita, anak kita, ibu bapa kita dah tadi kan, sesiapa sahaja yang kita sayang tadi itu adalah milik Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, so kita kena ingat itu, ya. Jika suami, isteri atau sesiapa sahaja orang yang tersayang tadi itu adalah seorang yang baik semasa di dunia, ya, bermakna dekat sini jika mereka berbuat banyak kebaikan yang kita suka dan redha, kita harus yakin, tuan-tuan dan puan-puan, bahawa mereka adalah orang yang soleh dan solehah. Dan di alam barzakh, dia akan rasai suasana yang lebih nikmat daripada di dunia, tuan-tuan dan puan-puan. Yakinlah perkara itu, ya. Dia akan rasai suasana yang lebih nikmat di alam barzakh compare dengan kehidupannya semasa di dunia, ya. Dan kerana kebaikan yang dilakukan semasa hidupnya itu, kita suka, kita redha dan membuatkan kita sayang kepadanya. Jadi dia bahagia di alam sana, ya. Allahu Akbar. Ini adalah satu nikmat, tuan-tuan dan puan-puan, yang mana kita perlu akur dan kita perlu terima, ya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita redakanlah permergian orang-orang yang kita sayang ini, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Ayat itu juga telah membantu kita, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita set minda kita, untuk kita ada mindsetting yang baharu. Tukarkan perfikiran yang negatif tadi kepada yang lebih positif, ya, supaya kita menjadi lebih tenang, lebih reda untuk menerima pemergian orang yang kita sayangi itu, insya-Allah, ya. Orang yang sabar menghadapi kematian, tuan-tuan dan puan-puan, adalah orang yang sentiasa berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yakin dan percayalah bahawa sesuatu yang Allah datangkan kepada kita, sesuatu yang Allah uji kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, pastinya datang dengan hikmah.
Okey, kadang-kadang kita je yang tak sedar sesuatu yang berlaku itu, sesuatu yang diuji itu ada hikmah di sebaliknya. Kan? So bila perkara tu dah berlaku dalam satu tempoh yang lama, baru kita akan nampak dan kita akan sedar, oh rupanya ada hikmah dan kebaikannya. Dan sebab itulah kita merancang, tetapi Allah itu sebaik-baik perancang, insya-Allah. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, sepenuh bulan Ramadan yang penuh barakah ini, marilah kita sama-sama banyakkan berdoa, banyakkan sedekah Al-Fatihah kepada orang yang kita sayangi itu yang telah pergi meninggalkan kita. Moga-moga mereka ditempatkan di kalangan orang yang mukminin dan solihin serta sejahtera di alam abadi, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, sekian sahaja perkongsian daripada saya. Semoga kita terus berada di bawah kesihatan psikologi dan fizikal yang baik dan sejahtera. Stay safe, jaga SOP walau di mana juga anda berada. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.